Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda semua, sahabat-sahabat saya, usahawan-usahawan yang mengikuti saya di FB page Najib As-Sadok. Okay, dan pagi ni insyaAllah sekali lagi saya berdiri pagi ni di depan skrin anda untuk membawakan anda sekali lagi siri sarapan Minda Momentum yang saya rasa ia sangat penting untuk kita pagi-pagi ni nak kena energize tenaga kita. Pagi-pagi ni sangat penting untuk kita buat perkara yang betul dan tepat untuk nak capai apa yang kita nak capai hari ini dan hari-hari yang akan datang. Okay, jadi saya nak tanya berapa ramai kat sini yang dah pun bersedia dengan saya pagi ni, bersedia untuk sesi kita pagi ni, dan mudah-mudahan saya mengharapkan anda dapat sesuatu. Sekejap, saya adjust sikit sebenarnya view dia supaya lebih kan. Okay, so pagi ni saya harap anda dapat belajar sesuatu, dapat mulakan hari anda dengan betul. Dan saya rasa terlalu ramai usahawan yang kalau saya jumpa dia kata benda yang paling dia ingat tentang saya dan juga tim Momentum adalah dia kata sarapan Minda Momentum. Even hari tu ada yang tim saya kata dia singgah dalam satu kedai. Dia macam nak beli roti. Saya punya content editor saya, content executive kita iaitu Cikgu Rafiti. Dia cakap masa nak beli roti tu dia nampak yang jaga kaunter tu masuk kerja, then dia tengah tengok handphone. Dia macam ni, dia jalan tengok handphone kan. Lepas tu dia macam dapat sesuatu lah. Dia macam dia cubalah tengok ngintai-ngintai. Dia tengok apa budak tu pagi-pagi kan, nampak khusyuk betul dia kata dia nampak ni. Rupanya agak-agak dia tengah tengok apa. Okay, budak muda lagi, masih muda, tetapi saya faham sekarang terlalu ramai anak muda yang tidak ada peluang pekerjaan dan menyebabkan mereka terpaksa melihat bidang perniagaan, keusahawanan ni sebagai satu pilihan. Bukan pilihan lah, sebab pilihan tu tak banyak. Dia terpaksa buat untuk nak capai kejayaan dalam hidup, dan saya yakin dia nak buktikan sesuatu dalam hidup dia. Betul, dia nampak, dia sedang lihat sarapan Minda Momentum. Langsung dia tak tegur kawan-kawan apa semua ni. Dah habis live satu, dia pun tutup handphone baru dia tegur kawan. Weh, kau macam mana? Macam tu. Kan? So saya rasa macam bersyukur sebab segmen ini ataupun rancangan ini memberikan anda manfaat. Sampai-sampai anda mungkin tengah drive pergi ke office, kan? Anda mungkin boleh pasang lain kali kalau macam saya akan pasang phone holder. Saya pasang, saya dengar kat situ. Even saya pun selalu dengar kalau mentor saya live atau mentor saya buat Zoom, saya pun selalu dengar. Untuk saya pun nak dapatkan energi pada diri saya dan juga kepada tim saya juga. So pagi ni saya ada satu cerita kisah yang sangat istimewa. Kisah seorang raja dengan tentera dia yang nak menakluki satu daerah. Cerita ni sangat signifikan. Dia sangat penting kepada anda sebagai seorang usahawan, dan saya nak anda dengar. Belum tentu saya save live pagi ni tau. Selalu tangan saya gatal je. Memang saya suka nak delete. Sebab apa? Saya tak suka setengah-setengah macam perangai buruk lah kan. Nantilah tengok, save lah dulu. Tapi last kali dah 368 hari pun dia masih lagi tak lihat video tu. Perangai buruk ni sama lah macam saya dulu. Sebab tu kejayaan tu datang lambat. Kekayaan pun datang lambat. Pelanggan apatah lagi lambatlah dia nak datang kepada bisnes anda. Korang faham ke faham setakat ni? Faham Okay. So, jadi macam ni. Ada kisah seorang raja. Anda dah bersedia ke belum? Dah bayar yuran ke belum? Bayar yuran dulu. Yuran kita senang je. Tekan button share. Bukannya suruh transfer duit. Bukan. Adjust sikit. Ni maknanya tengah live lah ni. Okay, saya punya screen Okay. Nak terjun kolam? Nak terjun? Tak. Okay. Baik. So, jadi kisah raja ni, dia nak pergi berperang. Dia nak pergi menakluki sebuah daerah kecil. So, dia pun kumpulkan semua dia punya tentera. Kan, bala tentera dia kumpulkan dan dia bagi taklimat. Inilah namanya preparation. Sebab 80% kejayaan tu datang daripada persediaan yang betul. Ni saya sedang menyediakan anda lah ni.
Saya sedang menyediakan mentaliti anda punya mindset anda, semangat anda sebelum pergi berperang. Marketing, bisnes tu ibarat berperang. So sama dengan raja ni, dia panggil bagi taklimat dulu. Wahai, dia kata, bala tentera sekalian. Korang nak dengar ke? Nak dengar ni? Jangan pergi mana? Kejap je, saya nak lah kejap. Saya nak pergi office ni. Saya ada meeting kejap lagi ni dengan managers dan kita bersedia juga untuk pelancaran roket pemasaran momentum esok untuk kelas pada bulan April. Besok pelancaran untuk pendaftaran. Kelas April nanti, bukannya kelas tu besok. Ada pula yang ingat kelas tu besok. Besok kan hari Rabu. Kan, macam mana nak buat kelas hari Rabu? Faham atau faham tu? Mungkin lain kali kita try lah buat satu kelas waktu bekerja lah. Kita cuba, kita try tengok macam mana. Okey, baik. So, dia pun bagi taklimat, wahai tentera, dia kata, kita akan bergerak malam. Kita hanya akan bergerak ke daerah yang kita nak pergi takluki ni waktu malam. Tengah malam dia kata. Jadi, better nak korang semua bersedia untuk kita bergerak waktu malam. Waktu apa? Waktu. Terima kasih pada yang share tu. Dia dah tekan dan share. Terima kasih banyak. Bagus, insyaAllah berkah lah anda punya hidup anda, insyaAllah, dengan menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Okay? So, dia pun cakap, kita bergerak waktu malam. Better nak kamu semua bersedia. Dan better nak pesan, ketika kita lalu waktu malam, kita akan lalu di laluan hutan yang sangat gelap. Hutan tu sangat gelap. Dan nanti dia kata, kita akan lalui sebatang sungai. Okay? Better nak kamu semua lalu ke sungai tu. Dan ketika lalu sungai tu, better nak kamu semua pungut batu. Okay? Better nak kamu pungut semua batu-batu yang ada kat sungai tu sebanyak yang boleh. Itu arahan dia. Apa arahan dia tadi? Pungut batu dalam sungai sebanyak yang boleh. Itu arahan daripada raja tu tadi. Korang dengar ke dengar ni? Apa arahan dia? Cuba tulis balik. Kan kalau tak dengar, kadang-kadang kita ni masalah. Saya juga dalam office. Kadang-kadang dah bagi arahan, dah bagi taklimat, dah bagi makluman. Tapi tim tak catat, tak tulis. Lupa kejap lagi. Faham ke faham ni? Cerita ni sangat penting. First time tengok saya, Alhamdulillah. Ada lagi ke yang first time tengok saya ni? Hamidah AR, first time tengok saya. Siapa lagi kat sini yang first time tengok saya punya FB live ni? Saya nak ucapkan salam silaturahim, salam ukhuwah insya-Allah. Salam persaudaraan. Salam untuk kita mulakan anda punya sukses journey insya-Allah. Okey, baik. Dah tekan button like, share. Terima kasih banyak. Okey, bagus. Ada yang salin balik dia punya arahan tu tadi. So, malam tu pun semua tentera ni dah ready. Dia pun nak bergerak. Okey, pungut batu dalam sungai. Bagus anda tulis balik arahan tu. Bagus. Okey, terima kasih banyak pada yang memberikan komitmen. Yang belanja saya love pun terima kasih banyak. Saya nak anda sentiasa komen. Saya nak anda pagi ni nak mengelakkan daripada anda ada penyakit malas. Apa yang saya cakap, sekurang-kurangnya anda komen okey pun tak apa. Atau sekurang-kurangnya anda komen faham. Komen faham je insya-Allah. Saya doakan siapa yang komen tu. Saya doakan mereka yang komen ni kaya, berjaya, berkah bisnes dia. Sebab itu akan bantu kita keluar daripada malas. Boleh faham tu? Terima kasih banyak. So, jadi dia pun bergerak waktu malam yang sangat hening, sangat sunyi, senyap. Kan, bala tentera ni mula bergerak. Dia pun jalan-jalan masuk ke hutan yang sangat gelap ni. Tak berapa nak nampak, hanya dengan sikit cahaya bulan tu. Macam sekarang tengah bulan purnama kan. So, dia berjalan, jalan. Pop, tiba-tiba askar ni rasa bunyi sungai. Dia kata kita dah sampai sungai ni. Kan. Baru dia kata, ini baru sampai sungai. So, dia teringat arahan tu tadi. Dia kata, kalau lalu sungai, maka pungutlah batu. Faham ke faham ni? Kan. Dia ada, jadi bila ketika melalui sungai tu tadi, askar ni terbagi kepada tiga kategori, 3 kumpulan. Dia berpecah. Biasalah memang berlaku perpecahan selalu macam tu kan. Dalam pemerintahan pun memang biasa macam tu. Perpecahan. Okey, tapi itu kerja dia. Kerja kita adalah menyatukan pelanggan kita. So dia lalu, kumpulan yang pertama ni, masa dia lalu sungai tu, dia
Yang kumpulan pertama ni dia betul-betul macam dia pungut betul-betul. Dia ikut arahan. Dia kata raja pesan, pungut dia kata. So kumpulan yang pertama ni dia pungut semua batu tu, letak kat dalam beg, pikul, berat, sakit bahu, sakit badan sampai dia ambil je. Dia ambil sebanyak yang boleh. Dia terus ambil, dia ambil sungguh-sungguh. Walaupun berat, bahu sakit, tangan macam hampir injured. Tapi kumpulan yang pertama, dia sungguh-sungguh, dia ambil. Okay, itu kumpulan yang pertama. So kumpulan pertama lepas dia pun menunggu kat seberang sungai sana. Kumpulan yang kedua, dia ambil sikit je. Buat syarat dia cakap. Yang penting dia cakap ambil. Dia kata ambil. Raja tak cakap pun suruh ambil banyak ke, suruh ambil sikit. Ambil lah 2-3 biji. Dia kata yang penting buat syarat. Dia kata yang penting ambil. Daripada tak ada, baik ada. Sikit pun tak apa. Nampak tak dia kata? Bijak tak aku? Aku ambil sikit je. Korang faham ke faham ni? Itu kumpulan yang kedua. Pun, dia lintas. Kumpulan yang ketiga. Apalah dia kata nak kena ambil batu. Kita nak pergi perang. Kita perang bukannya pakai batu. Kita perang guna anak panah, guna pedang. Apa buat dia kata? Lock tu. Orang kedah kan. Lock betul dia kata. Ada ke pergi perang kena ambil batu? Dia kata kelakar. Tak payah dia kata. Tak payah ambil. Berat kau tengok kumpulan yang pertama tu. Bangang dia kata pergi ambil. Kan buat berat. Faham ni? So dia pun menyeberang pergi sana. Jadi semua kumpulan askar ni pun berjalan. Sampai lah. Dia gelap ni. Tengah malam gelap. Masa dia pungut tu memang sangat-sangat gelap. Tak nampak benda tu. Tak ada cahaya yang boleh menampakkan benda tu. Siapa nak tahu apa kesudahan dia? Apa yang berlaku lepas tu? Bila dia menghampiri waktu subuh. Apa yang berlaku? Siapa nak tahu? Tak nak tahu kan? Kita sambung minggu depan lah live ni. Minggu depan boleh? Yeah? Ada yang salin tu. Terima kasih banyak kan? Siapa nak tahu apakah sebenarnya story ni? Apa pengajaran? Apa yang the next thing berlaku? Kita sambung minggu depan boleh? Ataupun kita sambung tahun 2021? Korang tak nak saya sambung kan? Tak nak kan? Siapa nak saya sambung? Siapa nak saya beritahu dia apakah sebenarnya yang berlaku? Best juga berkayut pokok pagi-pagi ni. Okay? Nak tahu ke nak tahu? Siapa nak tahu? Siapa yang nak tahu komen dulu nak tahu. Saya nak tengok dulu. Kalau tak ramai saya sambung bulan depan. Tak pun saya sambung tahun depan. Siapa yang nak tahu kesudahan apakah yang berlaku kepada tentera-tentera ni tadi? Kenapa raja suruh bungut batu? Apa sebenarnya yang berlaku? What's happened? Jatuh pula daun saya. Dah lah daun 2-3 helai je. Kenapa pokok ni tak tumbuh daun Okay. Kurang baja katnya. Ni saya tengah membaja. Nak tahu? Tak nak kan? Nak? Tak ramai pun yang nak. Lepas tu dah tekan butang share ke belum? Siapa yang nak tahu apa story ni? Apakah yang berlaku sebenarnya? Macam tak ramai je nak. Tak ramai saya sambung lah. Lusa ke tulat ke. Sebab tak ramai. Mana tengok dulu berapa ramai yang nak. Okay. Kumpulan 1 tadi dia pungut batu banyak-banyak. Kumpulan 2 pungut sikit je buat syarat. Kumpulan 3 langsungnya tak pungut. Nak? Nak ke? Tak ada pun belanja love dulu ke? Siapa yang komen kat situ nak tahu? Kan? Yelah, kalau tak ada komitmen, tak best lah kita nak bercerita seorang-seorang. Dah lah saya kat tepi pokok ni. Nak pergi office pula tu kejap lagi ni. Okay, baik saya sambung lah. Saya sambung. Okay, saya sambung. Dengar betul-betul. So, bila nak tahu ni kesudahan dia. Siapa tak dengar ni memang rugi besar. Pengajaran dia gila penting weh. Gila penting pengajaran story ni sebenarnya. Kalau you tak dengar, you lah yang rugi. Bukan saya. Saya dah sampaikan ni secara percuma. Kan? Saya pula bawakan benda ni tiap-tiap pagi secara konsisten. Untuk naikkan anda punya semangat. Anda punya pressure untuk anda betul-betul nak kaya. Untuk anda betul-betul nak berjaya. Kalau anda tak dengar ni betul-betul saya risau. Anda nanti masih lagi dalam keadaan yang stuck. Masih lagi keadaan yang miskin. Tak ada duit. Kan susah berhutang. So that's why saya nak anda dengar betul-betul. Terima kasih banyak. So bila dah nak hampir waktu subuh, cahaya pun dah terang lah macam ni. Dah terang ni. Dah masuk subuh. Dah nak pagi. Kan. So lepas tu semua tentera ni buka balik dia punya beg tu tadi. Dan dia terperanjat sebab yang dia pungut bukan batu. Dia tengok balik. Ya Allah, dia kata, aku mati-mati tentera ni ingatkan batu. Rupa-rupanya apa yang dia collect
Apa yang dipungut sebenarnya adalah batu permata. Diamond. Yang terlampau banyak. Terlalu banyak. Diamond ni. Yang dia pungut adalah batu permata. Macam. Then, kumpulan pertama, apa jadi pada kumpulan pertama? Dia rasa, wah, Alhamdulillah, syukur. Dia kata, nasib baik aku pungut banyak-banyak. Dia cakap, nasib baiklah aku tak percaya. Aku buat je apa yang raja cakap. Kan, aku buat je. Alhamdulillah aku dapat hasil dia. Kumpulan yang kedua, apa jadi agak-agak pada kumpulan kedua yang pungut sikit? Aduh, dia kata, awat aku pungut sikit sangat. Sikit benar dia cakap. Kalau tahu, dia kata, kalau aku tahu, aku pungut banyak-banyak. Itu kumpulan yang kedua. Kan? Kumpulan yang ketiga, ni dah bukan tepuk dahi dah. Ini dah macam nak terjun mana-mana penjuru, mana-mana corner. Rasa macam celaka betul. Apa hal aku ni bodoh sangat? Kenapa aku ni celaka sangat? Dia cakap. Kalau aku tahu, aku pungut. Sebiji pun jadi. Nampak ke nampak? Ada 3 kumpulan. Yang pertama, walaupun dia tak tahu, dia ambil sebanyak-banyak. Sebab dia percaya kepada guru dia. Kepada ketua dia. Kepada leader dia. Dia ambil banyak-banyak. Walaupun dia tak tahu apa kegunaan. Sama juga kita dalam kita nak tuntut ilmu. Sama juga dalam kita tuntut ilmu bila kita berniaga. Kita kadang-kadang tak tahu kat mana permata tu. Dan kita tak kenal permata tu sebenarnya adalah ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dalamnya ada strategi perniagaan. Ilmu yang dalamnya akan menyebabkan kita tahu apakah yang betul, apakah yang silap. Setiap benda yang betul akan datangkan duit kepada perniagaan. Setiap perkara yang salah akan mendatangkan peleburan kepada modal perniagaan. Betul ke betul ni? So kumpulan yang pertama macam ni, macam you all lah yang pagi ni, anda adalah kumpulan pertama. Walaupun you tak tahu apalah gunanya nak dengar sarapan minda momentum, tak apa nak jadi, anda collect je banyak-banyak. Anda dengar je. Okay? Anda dengar je banyak-banyak dan anda ambil sedut sebanyak-banyak ilmu yang anda rasa dia adalah bermanfaat. So you ambil, you collect. You pun tak tahu bila gunanya dan bila ilmu ni akan jadi permata kepada diri anda. You tak tahu benda tu. Tapi Alhamdulillah, you collect banyak-banyak. That's why lah kenapa kita sentiasa mengadakan kelas. Kita adakan contoh macam yang kita nak launching pada hari 11 hari bulan Mac. Iaitu roket pemasaran momentum nak tarik pelanggan 2020. Ada orang yang dia nampak, dia cepat-cepat daftar. Dia cepat-cepat masuk. Lebih-lebih lagi dia tahu bahawa besok atau 11 hari bulan Mac, saya, Najib As-Sadok dan tim Momentum nak launching kelas ni yang akan berlangsung pada April nanti adalah yuran dengan serendah. Patutnya yuran dia RM1,999. Tetapi kita launch esok pada harga cuma yuran RM2. Yuran RM2 sahaja. Sebab ramai yang macam saya tahu sale dia start. Terutamanya bagi anda yang buat jualan bawah RM10,000. Dah lama berniaga ni ataupun mungkin baru berniaga setahun dua atau beberapa bulan tapi sale sangat teruk, start bawah RM10,000. So ini patut kumpulan yang patutnya kejar benda ni. Pergi ambil banyak-banyak benda ni. Itu kumpulan yang pertama. So bila kita dengar ilmu, memang kita tak boleh nak tangkap semua. Kau dah kenapa? Dulu kita sekolah pun ambil darjah 1 dulu. Kamu darjah 2, kemudian darjah 3. Sampailah form 5, tingkatan 5. Kita ambil sikit-sikit. Dan Alhamdulillah, akhirnya benda tu berguna kepada kita bila kita dah dewasa sekarang. Faham ke faham ni? So kumpulan yang kedua ambil sikit. Dengar saya punya sarapan minda momentum atau dengar peluang nak ke RPM, ambil sikit je lah. Kita ambil yang free je dulu. Tak payah datang kelas. Alah, bukan boleh berubah pun hidup. Belum apa-apa dah putus asa dalam hidup. Itulah namanya kecelakaan dalam hidup. Celaka hidup macam tu. Allah Ta'ala dah cakap, dah rezeki ni aku berikan rezeki pagi-pagi ni daripada langit, bumi, daratan. Allah keluarkan rezeki. Tapi kita yang putus asa dalam hidup. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang melampaui batas. Inilah kita manusia, melampaui batas. Celaka sangat dalam hidup. Melampaui batas. Allah Ta'ala cakap kena usaha, tak nak usaha. Allah Ta'ala kata cari ilmu, tak nak cari ilmu. Allah Ta'ala kata suruh solat, malas-malas. Inilah Allah Ta'ala kata dalam ayat Quran, wahai manusia yang melampaui batas. Macam mana pun lepas tu Allah Ta'ala pujuk balik. Janganlah kamu
berputus asa pada rahmat Allah Ta'ala. Jangan pula kamu, walaupun dia kata kita ni dah melampaui batas, tetapi dia cakap, jangan kamu putus asa pada rahmat Allah. Jangan kamu putus asa untuk mencari sesuatu. Bila bisnes tu dah stuck, bila bisnes anda tu dah tak boleh move on, why not? Jangan putus asa. Don't give up. Kelas kita serendah RM2 je. Come on. Pergi daftar RM2 tu. Kan? Cuma nanti anda kena tambah sikit RM8 untuk, yelah kalau RM2 anda yang ada masalah, nanti nak transfer, nak daftar. Tambah lagi RM8 untuk kita bagikan buku, workbook, untuk bantu anda. Jadi RM2 campur RM8, kan? RM10 lah kat situ, kan? Barulah boleh transfer. Kalau RM2 je nanti macam mana saya nak transfer RM2 ni? CDM ni tak terima ni duit RM2 ni. So jadilah, kita jadikan dia genapkan RM10. Mudah anda nak daftar, kita bagi buku. Nanti siapa datang awal ketika kelas berlangsung pada bulan April, jangkaan saya di Johor Bahru 11 April, kelas RPM Sabtu. Di Shah Alam Sabtu 18 April. Dan kami mengambil langkah berjaga-jaga. Kita sediakan hand sanitizer. Kita sediakan juga mask. InsyaAllah kita usahakan untuk dapatkan. Kemudian kita pasang lagi dalam tu air purifier. Yang lepas kita pasang 20 unit. Tajaan daripada Kowe. Saya ucapkan terima kasih kepada anak murid saya. Jadi bagi anda yang nak dapatkan benda tu, yang betul-betul nak grab benda ni cepat, pergi sekarang ke website kita, iaitu ntp2020.com. NTP tu maksudnya nak tarik pelanggan. ntp2020.com. Pergi kat situ, masuk untuk waiting list. Sebab hari ni petang ni kita akan email untuk remind. Pagi besok lepas-lepas subuh kita akan emailkan lagi untuk remind anda. Jadi saya advise pergi ke ntp2020.com. Pertama, anda akan masuk waiting list. Itu pertama. Ya. Kedua, anda akan dapat video kelas roket pemasaran momentum 1 hari untuk sesi yang lepas-lepas secara percuma. Yang tu kalau anda nak bayar saya pun harga dia RM199. Tetapi saya berikan video itu secara percuma dan anda akan dapati dalam tu terlalu banyak ilmu-ilmu yang sangat advance. Faham atau faham ni? Lokasi kita 2 sahaja, Johor Bahru dan Shah Alam sahaja. Tidak ada yang road tour. Yang ada road tour adalah yang akan dibuat oleh trainer saya, iaitu kelas online kan bisnes anda minggu ni. Minggu ni di Pulau Pinang dan juga di Ipoh. Minggu depan di Shah Alam dan juga Keluang. Itu adalah kelas online kan bisnes anda. Dia adalah kelas separuh hari, 5 jam ke 6 jam lebih kurang macam tu. Itu kita pun dah nak tutup dah. So kita nak launching pula roket pemasaran momentum, nak tarik pelanggan 2020.com. Pelancaran tu esok pagi untuk anda mendaftar masuk. Okay, besok jam 10 pagi kita akan berjumpa lagi. Kita akan umumkan, insya-Allah. Saya harapkan dengan anda datang, dia adalah seperti anda sedang mengutip batu permata untuk digunakan dalam bisnes anda dan dalam hidup anda, insya-Allah. Saya harapkan mudah-mudahan dengan kelas yang kita adakan tu dapat beri manfaat. Dapatlah anda melunaskan tanggungjawab bayar hutang yang saya tahu ramai orang ada hutang yang tiap-tiap malam tak boleh nak tidur. Kemudian yang kedua, bagi bisnes yang dapat kesan langsung daripada penyakit coronavirus, kan, terutamanya industri pelancongan, kita mohon doa kepada Allah Ta'ala supaya penyakit ni dapat dibendung, dapat dijumpa penawarnya, dapat dikawal, insya-Allah. Dan saya tahu banyak bisnes yang terkena kesan dia, dan lebih ramai manusia sekarang ni akan online. Dia akan lebih banyak berurusan secara online, dan ekonomi dalam negara juga insya-Allah dia akan berkembang. Lanjutan juga daripada pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan, EPF diturunkan berapa persen caruman. So akan ada more cash dalam pasaran. So inilah sebenarnya peluang anda naikkan bisnes anda through online. Dan alhamdulillah ramai anak murid saya, walaupun yang kita sedang melalui satu cabaran coronavirus, kebanyakan jualan mereka meningkat. Sebab manusia banyak lebih fokuskan sekarang ni kepada online. So sangat rugi kalau anda tidak mengambil peluang ini untuk nak onlinekan bisnes anda dengan betul. Yes, anda nak kutip batu permata banyak-banyak di dalam kelas kita nanti. Terima kasih banyak untuk sarapan minda momentum pagi ini. Kita jumpa lagi. Jangan lupa pergi ke website apa tadi, ntp2020.com. Patutnya tim saya kena bantu, kena pinkan komen tu, NTP 22. Boleh tak? Anda boleh tak? Ni jangan saya tulis kat situ.
Okay, takut kadang-kadang dia orang ni kadang-kadang Facebook ni kadang-kadang kita boleh pin, kadang-kadang tak boleh. Itulah problem dia tu. Kan, tapi tak apa. Sentiasa cari jalan. Nampak tersilap pula. Kejap. Saya nak pastikan anda boleh dapat dia punya link dia. Dan jangan lupa juga malam sekarang pukul 9.30 malam kita ada sesi live sekali lagi dalam nama benda Talk to Najib malam ni di FB Group Online Rocket Marketing by Najib As-Sadok, yang mana keahlian kita dah menghampiri 100,000. Malam ni saya ada topik macam mana nak buat marketing online dan boleh buat 30 ke 50,000 pertama. Siapa nak buat 30,000, 50,000 pertama? Jangan lupa malam ni 9.30 malam bersama dengan saya kita bawakan juga secara percuma kepada anda. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.